Assalamualaikum guys. So sekarang ni abang berada di Sabah, di mana lebih specifically kita berada di Jalan Penampang Tamunan, di mana kita sekarang ni berada di level 16,000 meter pada aras laut. Kenapa kita dekat sini? Kita datang sini bersempena dengan Borneo Safari 2023, di mana abang hari ini bersama dengan tim Isuzu, di mana dalam video kali ini kita nak kongsikan momen-momen suka duka. Aku harap suka-suka je lah. Di mana kita akan berada 5-6 malam berada di dalam hutan. Kita tak tahu macam mana kondisi lagi. Dan sekarang ni kita on the way ke sana untuk kita join Borneo Safari 2023. Tuan-tuan dan puan, inilah episod khas Borneo Safari 2023. Okay, so finally after touchdown dekat KK, kita touchdown lebih kurang pukul 9 lebih. Sekarang dah almost pukul 6. Perjalanan lebih kurang 7 jam. Sekarang ni kita dekat first campsite dekat Tawai kat sini. So ini adalah tempat pertama kita orang. So basically ini dah hari keempat diorang lah, tapi cuma kita orang datang as a second batch. So ini first day kita orang sampai. So macam biasalah, sekarang dah pukul 6 dan nak gelap dah, dan campsite kita orang kat sini. Dan sekarang ni kita orang kena unload barang. Lepas unload barang kita kena mandi dulu, sebab kita tak tahu besok boleh mandi ke tak boleh mandi. So hari ni ada sungai, besok kita tak tahu. Hari ni kita nampak proper lah, ada toilet sebagai, tapi esok lusa kita tak tahu lagi. So ikut aku lah, jom aku garanti lah trip ni memang best gila. Dan sebenarnya aku tak biasa dengan benda-benda macam ni, tapi itulah aku harap this is akan jadi good moment untuk aku dalam Borneo Safari 23. Jom kemar barang. Dah, jom kemar barang. Let's go. Okay, inilah tempat tidur kita orang. So berdengkur tu aku rasa macam biasalah, aku pun berdengkur lah. Allah Akbar. Oh. Yo. Ya, ini semua senior ni. Ya, sini. Kita junior, ini semua senior kita orang. Dah 4 malam dah. Biskut pun dah habis makan. Separuh sudah. Ini sudah 4 hari yang makan. 4 hari makan 4 hari makan lah. Aduh. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go hard. Alright, good morning, selamat pagi. So ini adalah day 2 untuk aku, dan untuk diorang dah day 5. So ini adalah camp kita orang untuk hari ni, dan di mana hari ni kita orang dah pack dah. So kalau nampak ni kita ada beberapa model Isuzu D-Max X-Terrain dekat bahagian sini. So inilah kereta-kereta kita. Inilah kereta-kereta yang dinaiki oleh media dan juga KOL. So hari ni kita akan berpindah camp, di mana hari ni kita akan laluan off-road. Okay, kita akan lalu di laluan off-road yang aku tak tahu macam mana, dia orang kata very hardcore. Yang lebih penting adalah kita tak tahu lagi situasi dalam macam mana, sebab katanya dalam tu agak traffic jam. So kita tak tahu lagi, kita kena tengok keadaan dulu. Nanti lepas kita dah tahu, nanti aku akan update pada korang. Okay, so right now ikut aku, jom pergi breakfast. Let's go. So ini adalah situasi kita orang breakfast sebenarnya. So setiap kali kalau dah nak makan, kita orang kena buat bekal inilah nama kita. So hari ni kita nak tengok apa breakfast yang ada. So ini adalah geng-geng yang sedia ada yang menyediakan breakfast untuk kita orang. Hai semua bang. Selamat pagi semua. So mereka di sebalik ini menyediakan makanan. So kita hari ni ada Maggi goreng, dan juga kita ada nasi goreng, dan juga kita ada like fish cake, right? The fish cake. Lepas tu kita ada bihun goreng. Wah, banyak ni. Tuan ni. Telur. Dan juga macam like roti, sosis roti. Dan siap air-air seluruh paket sini, nampak ni. Nampak ni. A lot of the choice kau boleh pilih. So mereka lah di sebalik yang menyediakan. So itulah rutin dia as a second day. Yang dia ajar kau kena letak box kat sini. Dia akan sama ada kau ambil ataupun dia akan susun bagi kau. Ni yang ni kita bagi balik untuk dia pack untuk kita pergi ke next stage pula benda tu. Alright. So let's go. Okay, kalau kau tanya kita orang macam mana kita mandi, kita ada 2 option. First, kita ada sungai kat belakang ni. Nampak ni.
So kat bahagian belakang ni, inilah tempat mandi sebenarnya. Ini adalah Hontan Sipa Kekal yang ada air terjun yang kita boleh mandi kat sini. Memang it's nice view. Lepas tu ada kolam yang boleh guna. Nampak ni abang ni tengah gosok gigi, lepas ni nak mandi tak. Ataupun option kedua, kita ada pergi ke toilet. So kita ada 2 option untuk mandi. So ini untung tau sebab kita boleh mandi. Nanti lepas ni kita tukar camp, kita orang tak tahu lagi keadaan situ macam mana, kita tak tahu lagi dia set up camp macam mana, kita tak tahu lagi ada air ke tidak, kita tak tahu. Semua sampai baru kita tahu. So dekat sini untuk Borneo Safari semua benda kita tak tahu. Sampai baru kita tahu. Tak semestinya kita rancang, itu yang jadi. Itu yang interesting je. Okay, so sekarang ni kita pun dah pack everything masuk barang dalam kereta dah. So kita pun dah boleh fodas. Sekarang ni kita nak pergi ke base camp yang seterusnya ataupun cabaran off-road yang katakan lebih hardcore. Di mana kita sekarang berada kat Telupik yang kita nak pergi ke Kironggu, kalau tak silap saya. Average lebih kurang dalam 20 km, estimate dalam 1 jam perjalanan. Tetapi the interesting adalah kita orang tak tahu lagi sama ada kita orang dapat masuk off-road ke tidak. Sebab katanya orang yang dah masuk 2 hari kat situ, dia orang masih lagi stuck. Sebab lalu off-road tu ada lebih kurang dalam 20 atau 30 km. Tapi dalam tempoh 2 hari, dia orang bawa jalan lebih kurang 4 km saja. So ada lagi 26 km yang dia orang tak lalu lagi. So dalam memang traffic jam. So situasi kita orang tak tahu lagi up to date. Pagi ni kita dimaklumkan kita orang pergi ke base camp yang baru untuk kita pergi tengok. Mungkin kita jalan kaki, kita pergi masuk, kita tengok macam mana dulu. So sampai sana aku baru update kepada korang. So inilah suasana. Dekat sini yang lebih penting ialah semua memang bekerjasama. Dia bukan antara halka tak. Memang semua orang bekerjasama. Inilah orang katakan semangat pasukan yang kita nak sebenarnya. Okey, jom ikut aku pergi ke base camp yang baru. Masih lagi berada dekat laluan yang biasa dan kita menuju ke campsite yang seterusnya di Kironggu nama dia. So kita orang tak pasti lagi up to date the latest macam mana sama ada kita boleh masuk ke tak boleh masuk sebab the latest info yang kita terima masih lagi traffic jam dekat dalam. Tapi alhamdulillah cuaca pun okey kat sini. So that's why semua agak sembuh lah. Dan sekarang ni kita macam biasalah kita gunakan mode 4H all the way kita ke dalam ni untuk mengelakkan sangkut dan sebagainya. Tapi kalau kita guna 2H, should be okay lagi, tak ada masalah lagi. Okay, so nanti aku akan bagi korang update. The latest one sampai, kita tengok macam mana nanti. Alright. Okay, so sekarang ni kalau anda perhatikan dekat bahagian belakang dia ada tulis 0 km. Maksudnya sekarang ni kita berpeluang untuk masuk ke laluan off-road yang sebenar. Kiranya ini adalah hardcore off-road dan untuk dalam ni total dia ada 30 km dan berdasarkan info kami terima masih ada lagi almost 200 biji 4x4 dekat dalam masih lagi tengah sangkut yang dikata average mengambil masa setiap 1 km mengambil masa 1 jam. Tapi kita dibenarkan juga untuk masuk try luck masuk ke dalam, kita nak tengok macam mana sama ada possible atau tidak untuk kita meneruskan tidak. Tetapi kalau tak possible, nampak gayanya memang tak ada pilihan, kita terpaksa keluar balik. Sebab katanya kalau kami tetap mau masuk juga, kita perlu mengambil masa at least 6 atau 7 hari untuk menghabiskan 30 km laluan off-road yang orang katakan yang hardcore gila-gila. Ya babe, sini tempat yang memang hardcore yang gila-gila. Siapa-siapa yang pernah join Borneo Safari, memang tak boleh cakap apa-apa. Okay, so sekarang ni ikut kita. Saya akan bawa yang ini, iaitu single cab Isuzu D-Max. Kita masuk dalam, kita nak cuba hardcore 4x4. This is my first time buat hardcore di Borneo, Sabah. Okay, let's go. Okay, so sekarang ni kita berada dekat first punya off-road challenge. Alright, dan juga kita akan masuk secara slowly dan kita gunakan mode follow and then kita lockkan diffusion lock kat situ. Alright. Alright, straight
So kita akan buat turun. Ini agak sukar. Sekejap, saya turun. Okay. Even first driver pun dah ambil masa lebih kurang dalam setengah jam tadi. Yang ni aku tak tahu. Allahu Akbar. So kita akan turun. Kita akan ikut instruction daripada ni. Kita cuba maintain kan 1008 ke 2000, 1006 ke 2008 sebab itulah top dia. So, flash mirror kasi lipat din dia. Sama kayo. So ini adalah alat winch untuk kita tarik, untuk kita control dekat dalam kereta, di mana bahagian co-pilot kita akan bantu kita untuk ikat winch tu ke dalam pokok, dekat pokok. Alright, dan juga kita perlu berikan kepada partner kita untuk mereka control benda ni, di mana yang ini kalau kau nampak dia in out, di mana dia akan ikat kat pokok dan kita akan tarik untuk mengetatkan dia untuk kita keluar daripada sini. Alright, sementara tu kita tunggu kat sini dulu. Bismillah. Okey, kita akan buat. Okay, winch. Lepas brake, winch. Last brake. Winch. Jangan terpores. Ya, 1000 lebih. Alright. Winch. Layar begini. Okay, winch. Winch. Layar bawah. Okey, kita dah sampai satu tahap di mana reaching point kita dah semakin dekat dan kita kena terpaksa untuk tarik balik reaching point pergi ke satu lagi pokok untuk tarik momentum yang lebih tinggi. So yang ni dah dekat dengan pokok dah. So bukan kerja mudah tuan-tuan dan puan. Tengok, bayangkan tadi sampai sekarang dah berapa minit. So mengambil masa agak lama sebenarnya. So inilah kita akan control winch ni in dan juga out. Tapi that's why lah pentingnya kerjasama antara tim member dekat luar untuk guide kita. Sebab kita tak nampak. Basically kita dalam kereta memang kita tak nampak kedudukan tayar kita tak nampak kedudukan track kita. Memang core driver kita yang banyak bantu kita untuk kita keluar daripada kesusahan ini. Benda yang aku tak sangka boleh buat. You get it kan? Finally kita jadi buat. Alhamdulillah. Sebenarnya bantuan daripada orang luar yang banyak bantu kita. Itu yang paling penting. Untuk off-road, kerjasama itu yang paling penting. Alright. So kita terus next track lain. Aku jadi excited pula. Jom. Alright, so sekarang ni kita tengah menuju ke camp seterusnya. Di mana sekarang ni saya tengah bawa Isuzu D-Max 1.9 liter turbo diesel blue power. Yang ini adalah versi manual 6 kelajuan. Mungkin ada katakan 1.9 liter under power kan. Come on bro, you silap bro. Kau tengok ni. Gila enjoy babe. Hey. Okay. Dan pada masa sama juga aku akan update korang pada in case ada apa-apa latest news kat sini. Sebab dekat sini tau, banyak yang kita tak boleh jangka, banyak yang kita tak boleh duga, di mana kita kena ikut kepada planning dan juga keadaan situasi semasa itu juga. Alright. So aku nak layan dulu yang 1.9 liter 6 manual 6 kelajuan babe. Oh gila lah layanan. Let's go. Okay, update. So kita orang baru sampai ke base camp. Di nama dia adalah Kironggu. So di mana tadi daripada Telapik kita datang sini, average dalam 1 jam kita sampai sini.
So kita akan memalam dekat sini. So kita bawa sampai, and then kita akan load barang turun, dan juga kita akan set up kemah dia set up lah. Okey, dan kita akan bawa barang turun. Dan lebih menariknya adalah dekat sini tak ada toilet. Kat sini tak ada proper bilik mandi. Kat sini tak ada lanti pun. Inilah Borneo Safari. Inilah Borneo Safari yang sebenarnya. Semua tak ada. So kita kena mandi sungai. Tapi alhamdulillah ada sungai. Daripada tiba-tiba dia suruh aku masuk dalam off-road, tak ada mandi, itu pisang man. Okay, bagi korang yang tertanya kan macam mana tempat kita tidur, adakah kita akan duduk hotel 5 star? Ini jawapan dia. Yes, kita tidur dalam camp bed, di mana yang ini kemah telah di-set up. Yang ini kita kena set up sendirilah, kita kena pilih spot sendiri, kita nak tidur mana, kita nak kedudukan mana, feng shui mana bagus, kita kena pilih. Dan ini antara barang-barang kita lah, nampak ni. So kita bawa set up ni, dan kita kenalah buat ampaian baju ke apa dan sebagainya untuk kita ampaian baju. So tempat aku kat mana? Of course yang paling sibuk sekali, kita buat makanan tak ingat dunia. Inilah dia tempat tidur aku. Ya, inilah tempat tidur aku untuk dalam tempoh sampai habis Borneo Safari 2023. Enjoy tak enjoy, tapi itulah sekali bunyi dengkur kan. Shoo, depan ke belakang mai. Tapi itulah kita orang teamwork. Come on, boleh. So kita ada 4 hari lagi. 4 more days. Sedih je. Aku kena ikon. Selamat pagi semua. Hari ini adalah hari yang ketiga saya di dalam Borneo Safari. Just up to date, sekarang ni pukul 6 pagi. Kita baru bangun, di mana semalam kita orang dah masuk ke laluan off-road hardcore. Kita dah lalu satu laluan, tapi malangnya kita terpaksa patah balik keluar sebab kita difahamkan di depan ada lagi 200 kereta yang tengah stuck dekat depan akibat daripada hardcore yang memang gila-gila punya, yang membuatkan partisipan di hadapan tak boleh bergerak. Dia orang bergerak secara slow. Selepas perbincangan, sebenarnya kami ada dua pilihan. Pilihan pertama, sama ada kami ikut sama sekali, tetapi kami akan bermalam sepanjang laluan hardcore tu 30 km. Estimate akan merasa lebih kurang dalam 8 ke 9 hari. So which dah lebih daripada jadual lah, lebih daripada almost seminggu punya jadual. Ini option kedua adalah kita berpatah balik, and then kita balik ke base camp semula untuk kita buat aktiviti yang seterusnya di luar. So selepas perbincangan, kita orang decide untuk keluar sebab it's no point kita orang ikut apabila traffic jam di hadapan. So kami terpaksa tunggu, dan kami terpaksa tunggulah masa benda tu. So and then plus dengan ada komitmen flight ticket yang kita orang dah booking, and ada juga komitmen lain. So that's why lah kita orang decide untuk kita orang patah balik lah semua. So it's our team, untuk Isuzu team, kita orang decide untuk patah balik, kita balik ke base camp. Untuk pagi ni kita akan berpindah ke base camp yang lain di area Ranau, Sabah. So itulah, benda-benda macam ni sebenarnya adalah satu benda yang susah untuk kita jangkakan. Kita tak tahu laluan off-road yang macam mana, sebab laluan off-road ni memang hardcore gila-gila, yang memang orang tak jalan, yang memang dia buka laluan sendiri untuk kita lalui. So bila dah beratus kereta lalu, beratus trafik lalu, so jalan dah jadi makin rosak. So dia punya advance dia lagi gila-gila punya tengok gitu. So itulah, so sekarang ni dia orang masih lagi tidur. Semalam kita bangun pukul 4 pagi. Hari ni lebih relax sikit, biasa kita bangun 6 pagi. So untuk sebelum kita berpindah untuk ke base camp yang lain. Okay, so wish abang the best. So nanti kita akan update up to date apakah latest pengumuman yang diberikan oleh pihak penganjur nanti. Alright, let's go. Alright, so rutin harian kita orang selepas masuk daripada laluan off-road, kita orang kena cuci bahagian rim dia. Kita cuci rim, kita bukan cuci kereta, kita bukan cuci the whole truck, tapi kita cuci rim. Tujuan dia satu, kita tak nak menyusahkan orang kampung sebab kejap lagi kita akan keluar daripada track. So kita tak nak lah orang katakan ketelan-ketelan
orang katakan all the lumpur-lumpur jatuh atas jalan kan. Itu yang first lah. Yang kedua adalah kita orang nak mudahkan lagi kita punya perjalanan. Kalau tidak, kalau melekat kan, kita takut melekat dekat dia punya brake disc, everything kan. So akan menjadikan lagi susah dan juga drive jadi sedap. Dia jadi gelong-gelong gitu. Tapi itulah antara reason lah yang kita orang buat. Tapi lebih penting kan, macam aku cakap kan, semua ni kita orang buat secara satu pasukan yang besar. Bukan individu. Bukan, okey, ni kereta kau buat. Tak. Who are you sekalipun, siapa-siapa sekalipun, support team sebagainya, dia akan bantu kita untuk percepat. Sebab kita kejar masa. Alright? So next, kita akan pergi ke next punya aktiviti juga. Ataupun kita nak tukar, sebab kita dah kemas, kita nak pergi tukar camp yang lain. Alright? So penting, babe. Sini memang pasukan terbaik, babe. Kau baru nak turun, dia semua dah turun dah. Semua orang sanggup tolong antara satu lain, satu sama lain, walaupun kau tak kenal dia, dia tak kenal dia, dia tak kenal dia. Semua kerja satu pasukan. Terbaik, babe, Bonus Safari. Okey, up to date, kita baru saja sampai di campsite dinamakan sebagai Tompios. Yang ini dekat area Ranau. Kita orang baru je sampai. Tadi aku bawa yang ini, 3.0 X-Terrain yang ini. Dan juga tadi perjalanan daripada area Telupik ke datang ke sini, estimate lebih kurang dalam plus minus dalam 2 jam lebih ke 3 jam. So jadi untuk sini, kita akan berada 2 malam di sini, di mana di sini kita akan disajikan dengan beberapa aktiviti lah yang kita akan kongsikan nanti. Tapi pada masa sama juga aku nak sharing pada korang apa benda yang kita orang buat once kita sampai. Okey, mula-mula first kita sampai sebenarnya kita akan ambil yang ni lah, bed lah. Di mana bed ni kemah telah siap set up dan kita akan ambil bed dan kita akan pilih tempat mana yang kita nak. Okey, kita akan pilih, kita put. Lepas tu kita perlu load, kita perlu unload balik barang-barang kita. Okey, seperti contohnya kita ni kereta aku. So kita kena unload balik barang-barang untuk bawa turun. Okey, kita kena unload bawa barang turun untuk kita mau masuk dalam. So inilah kerja rutin kita orang once kita sampai. Okey, dan juga sedikit view untuk orang yang ini memang tak ada toilet, tak ada apa-apa, just kita kena mandi sungai. Kalau nak buang air besar, kita kena cari pot untuk buang air besar. So that's it, Borneo Safari. Itulah, so kita memang enjoy gila-gila kat sini lah. Okay, so inilah kita orang nak turunkan barang, kita nak set up dan sekarang ni pun dah almost pukul 5 petang. So dekat sini average dalam almost pukul 6 dia dah start gelap dah. So dekat sini dalam pukul 5 dia dah start cerah balik lah. So kejap lagi ini matahari pun dah nak turun dah. So kita kena turun barang cepat-cepat sebelum dia gelap. Nanti gelap payah kita nak set up. Alright, let's go. Okay, so untuk Borneo Safari 2023 tahun ni unik sikit. Di mana tahun ini jumlah partisipan adalah 1,800 orang dengan 530 kereta truck pickup join ke Borneo Safari 2023. Dan untuk kita orang macam abang kita orang adalah daripada tim Isuzu. Dan untuk tim Isuzu dia mempertaruhkan 2 model iaitu versi 1.9 liter dan juga versi 3.0 liter. Okay, which yang inilah. So kita ada single cab dan juga kita ada double cab. So untuk ketahui, biasanya truck pickup macam ni kalau standard memang dia tak boleh masuk lah. Sebab dekat sini lalu off-road dia memang hardcore gila-gila. Standard memang takkan lepas. That's why lah dia orang kena buat benda ni untuk kena dengan lalu off-road yang kita akan lalui. So hari ni kita akan ada dengan, okay, come. Kita ada dengan Mawi daripada produk training. Dia orang, inilah Mawi adalah antara orang yang terlibat untuk siapkan benda-benda macam ni untuk kita orang, tim media bersama dengan tim Isuzu untuk masuk ke dalam orang katakan Borneo Safari 2023. Okey, Mawi. So apa benda yang kau dah buat dekat orang katakan 1.9 liter single cab dan juga 3.0 liter double cab yang ini untuk Borneo Safari 2023? Okey Abang Gan. Jadi untuk Borneo Safari 2023 seperti biasa pada tahun ni kami mempertaruhkan 5 unit iaitu 3 biji 3 liter X-Terrain dan 2 biji single cab. Dan pada tahun ini 2023 satu-satunya kita memperkenalkan single cab untuk kita menempuhi cabaran Borneo Safari pada tahun ini. Okey. Jadi antara modifikasi yang telah kita buat pada kenderaan kita antaranya adalah steel bumper pada bahagian depan. Okey. Yang bersambung terus dengan side step besi. Alright. Okey. Kemudian dari segi modifikasi lain yang ada pada kenderaan,
kita telah lift up kenderaan kita sebanyak 3 inci. 3 inci? Okey. 3 inci Boleh. untuk bodi saja. Okey. Kemudian 2 inci pada bahagian suspension. Okey. Selain daripada itu, kita lengkapkan kenderaan kita dengan bumper pada bahagian belakang, steel bumper. Okey. Dan juga snorkel untuk air intake kita. Betul, untuk air lah kalau kita Untuk kedah air, air lah betul. benda tu. Betul, okey. Untuk bahagian tayar, kita telah lengkapkan dengan tayar yang lebih besar, Betul. iaitu 35, Betul. 12.5, 16 inci tayar. Okey. Bersama dengan mat terrain tayar. Betul, sebab yang ni baru kita boleh lalu off-road, kalau tidak. Kalau kau tayar standard, tak payahlah bang. Orang katakan normal off-road boleh lah. Okey, Betul. benda tu. Okey, lagi tu. Kemudian, fokus kita pada tahun ni 2023 adalah pada single cab. Sebab yang 3 biji Exterra ni kita dah bawa pada tahun lepas. Okey. Ya. Tahun ni ada single cab. Tahun ni kita ada single cab. Tahun lepas tak ada. Tahun lepas tak ada. Okey, tapi benda yang paling penting sekali Mawi tertinggal lah dari segi ni. Winch. Ni, Ya, winch. betul. Ini yang wajib sekali, di mana inilah penyelamat kepada segala-galanya. Betul. Untuk masuk ke off-road. So tujuan winch ni macam aku dah cerita kat kau orang, untuk kita tarik, andai kata kita tersangkut, we need something to support, kita kena tarik winch. Bukan kerja senang bang. Ini Betul. segala peluh jantan, segala mak nenek semua keluar benda tu. Betul. Dan untuk engine ada modify tak? Untuk enjin dan juga transmission, untuk kesemua model kita, semuanya standard daripada kilang. Standard. Boleh masuk standard InsyaAllah boleh masuk. Nampak semua standard lah. Semua standard. So winch ini yang buat, tapi untuk dalam rasanya tak ada apa-apa kan? Dalam mungkin setiap kereta kita lengkapi dengan of course walkie-talkie untuk Communication lah. communication lah. Ni internet, Okey. ni internet dia. Ya, betul. Sebab kita dekat hutan dengan benda tu kan. Ya. So maksudnya boleh katakan engine, gearbox semua adalah standard. Yang lain, Betul. yang dua buat benda-benda ni untuk protect daripada kereta in case berlaku apa-apa lah. Ya. So ini adalah yang 1.9 lah yang cerita tadi ni. Ya, betul. Tapi yang 1.9 ni different sikit. Benda ni lebih kurang sama. Cuma bezanya yang ni belakang ni kau modified sikit lah. Belakang dia disebabkan 1.9 kita ada ruang yang besar pada bahagian belakang. Betul. Yang kita tunjuk sikit, tunjuk orang. Yang ini dia. Okey. Pada kali ini, untuk 1.9 kita lengkapkan dengan tangki air yang boleh mengisi sehingga 180 liter. Apa tujuan dia? Tujuan dia of course bila kita dah dalam keadaan yang hardcore, Betul. dalam keadaan hutan yang mana sumber air itu susah untuk kita dapat untuk cuci ataupun untuk minum. Ya. Jadi inilah penyelamatnya. Ya, betul. Okay. So maksudnya takkan kita nak angkut satu orang kata ke tangki air kan. Betul. So that's why lah dia modify kan ni, dia lebih berapa besar? 180 liter. 180 liter. So wish boleh lah kalau dalam passenger dalam berapa orang boleh hidup dalam berapa hari jugalah. Boleh. Benda tu tak ada masalah. So ini yang penting dia buat ni. So I think wish itu yang kau dah buat lah. Aku nampak shower, maksudnya yang ni bukan setakat minum, nak mandi sekali Nak boleh mandi tak? pun boleh. Tapi nak hutan nak mandi macam mana kan? Betul tak? Kan? So ini yang mempertaruhkan. Tapi aku dah bawa yang ini hari tu, aku dah tunjuk pada korang. Aku rasa kan antara manual dengan auto kan, manual lagi fun lah. Sebab we control. Kita control dia, kita main dia. Itu yang best. So tahun ni ada 1.9 dan juga 3.0. The difference lah this year korang mempertaruhkan bersih 1.9 liter. Bersih 1.9 liter single cab. Yang duk sembang-sembang kata 1.9 tak ada power tu, kita sudah buktikan pada korang. Okay? Yeah. So itu je lah dia buat. Itu saja. Okay. So kita dah tengok dah apa yang dipertaruhkan untuk tim Isuzu yang kita orang dah buat ni. So aku rasa next kan, aku akan tunjuk pada korang, mungkin kau terteka-teka juga ataupun kau tertanya-tanya juga, macam mana kita orang tidur, macam mana kita orang makan kalau kita berada dekat luar daripada lala off-road, macam mana kalau in case ada berlaku apa. Yang jom aku buat korang tour. Biasa aku buat tour kereta kan, yang ni aku buat tour campsite kita orang. Alright. Okay, so sekarang aku nak bawa korang tour kalau kita berada dekat campsite. Macam mana tempat tidur kita orang, macam mana tempat makan kita orang, kalau ada sakit apa-apa, macam mana tim medical, tim medik ataupun tim support, siapakah yang pasang-pasang kemah, siapakah pasang-pasang bed ni. Semua orang ada peranan masing-masing. Di mana kalau kau nampak dekat bahagian belakang, ini adalah tempat tidur kita orang. Ini adalah tim media yang kita orang tidur sini daripada awal sampai ke hujung. So kini campurlah dengan dari segi instructor sekali kita akan tidur dekat sini. So wish kita punya kemah sampai-sampai memang dah pasang, sebab yang kemah ni adalah tim kemah manager, camp manager yang pasang. So sebelum kita orang sampai, dia orang dah pacak siap-siap dah. So kita orang perlu dah bawa turun barang dan juga kita bawa turun bed. Bed pun dia orang bawa siap-siap, kita perlu ambil dan juga kita kena pasang. Okay. Wish kalau kau nampak suasana dia memang best gila, enjoy. So yang ini tak kisahlah kau tidur dengkur kuat ke, tidur dengkur slow ke kan. Sini irama muzik macam-macam kita boleh dengar kat sini juga. Okay. So yang ini adalah untuk tim orang katakan tidur kita orang. Dan next adalah
tim makan. Mana kita nak makan? Makan kita namakan sebagai Chap Wagon. Di mana Chap Wagon ni akan berada di satu tempat. Setiap kali, okey, sarapan dah ready, kita pergi. Okey, makanan tengah hari dah ready. Okey, makan malam dah ready. So, kita akan pergi. So, mereka lah yang bertanggungjawab untuk masak bagi kita orang makan sehari 3 kali. Jom aku bawa seorang. Doh, dekat sebelah sana, Chap Wagon. Yang ini Chap Wagon biasanya, kalau yang tempat tak ada camp, yang ini nama dia adalah Jacqueline. Hello, guys. Hai. Okay. So, di mana yang ini iklan buat. Di mana orang katakan tim Chap Wagon dekat bahagian belakang, di mana biasanya kalau tempat yang tak ada toilet, tempat tak ada air, sumber air, dia akan gunakan air sungai lah biasanya. Memang limited source Mana? Jom Daus, hati-hati Daus. Kita cross sungai sikit. Ini adalah tim Chap Wagon, di mana sinilah dia orang prepare makanan, dia orang masak everything dan kita orang akan datang sini makanan. So inilah dia. Di mana hari ni kita ada beberapa menu hari ni untuk breakfast. Rasanya kita ada apa? Bihun sup. Bihun sup daging. Kita ada bihun sup daging hari ni. Lepas tu tadi pun kita ada nasi goreng. Kita ada ikan goreng dan juga kita ada ayam juga hari ni. Dan juga sambal-sambal lah. So segala mak nenek kopi, air panas kena datang sini. So kakak ni yang prepare untuk kita orang makan-makan lah. Ini ada sop sana. Nampak tu. Sok nampak tu. Nampak ni. Macam mana? Macam mana masak tu tengok. Kat ujung nampak tu. Inilah dia orang nampak masak sup. So tongges tu memang sentiasa ada lah. Yang ini adalah tim geng-geng makan. Bukan? Geng-geng Chap Wagon team. Dia orang ni satu lah. Respect kita orang lah. Lagi kita orang tak makan, lagi tu dia tak makan lagi. So kita nak makan pun makan. Nampak ni dia orang nampak. Makan dalam satu. Nampak ni tengok ni. Semua share ni. Nampak ni. Kenapa? Semua share ni. Satu ni makan sama. Makan 4 orang. Makan 4 orang satu tulam. Dia tak kisahlah. Sudu ke senduk ke jalan. Jadi boleh makan. Ni akak yang standby pada kita orang makan-makan. Inilah dia tim Chap Wagon kita. Okey. So inilah tim untuk makan. So dia orang akan stay dekat sini dan juga kau akan tanya kan mana kita orang mandi aku akan buat kau tunjuk. Okey. Next kita pergi ke tim medik dan juga tim support tim kita orang. Okey, kat jom sana. Jom let's go. Okey, so macam Mawi kata tadi tu, selain daripada kita ada 1.9 liter single cap kat sana, kita juga ada 1.9 liter. Yang ini versi yang lama lah. Yang ini adalah double cap. Pun juga digunakan oleh tim media juga lah kita orang. Alright. Dan seterusnya, asal dah pakai baju lah. Okey. Ini jom masuk ni. Jom. Okey. Ini adalah tim orang katakan medik pada sini juga. Ini doktor kita yang cantik di sini. Yang sini ini adalah kita orang punya sifu-sifu juga kat sini. Brian, okey, si guru dan sebagainya dalam ni. So mereka ni lah tim support team lah. Nampak belakang nampak tu. Dengan kipas tu nampak. Kipas tu penting. Kipas tu penting. Zoom kipas tu. Kipas tu penting. Kipas. So dia orang lah yang katakan yang tim support kita orang lah benda tu untuk sepanjang untuk Borneo Safari yang ini. Okey. So sama juga konsep tidur pun sama juga. Macam tu juga. Tapi dia orang ada dapur gas sendiri lah. Dia masak Maggi, masak macam-macam kan dan sebagainya. Okey. Next kita ada sidang parlimen kat belakang, kita pergi kejap lagi. Jom let's go. Yang ini adalah tim teknikal kita kan. In case kalau kereta korang truck pick up korang ada berlaku apa-apa kerosakan ke, inilah wajah-wajah mereka ni. Tengok ni. Dia orang nak test. Ni tengah testing kan ni? Ya, nak testing. Ni tengah testing. Dia orang lah on site repair. Dia orang lah katakan, siapa bagi rosak ni? Dia orang lah. Betul. Siapa yang bawa tu? Ni on site mekanik kita panggilkan dia juga. Ataupun nama panggil apa? Panggil chief awak tu. Technical support team lah jugalah. Sini pun sama juga tim support juga. Okey. So yang ni juga antara dia orang yang bantu kita orang lah sepanjang dalam tempoh di Borneo Safari jugalah. Alright. Mereka ni semua tim support ya. Tim support juga. Makan pun support. Ya. Semua support lah. Semua support. Cuma berak kena cangkung kena korek kali sendiri. Berak kena support. Pergi bom. Pergi bom. So inilah wajah-wajah dia orang yang banyak bantu kita orang selama seminggu lebih kat sini juga. Last but not least kat belakang dia juga. Okey. Itu bahagian medic team. Kalau kau nampak kereta hijau tu, truk hijau tu, yang itu adalah medic team. Okey. Di mana dia orang sebenarnya pagi ni dia orang dah berubah. Sebenarnya dia orang stay dekat tepi sungai, tapi mandangan malam tadi hujan lebat. So air tu naik, dia orang terus pindah. Dan selepas itu aku akan tunjuk pada korang mana kita orang berak, mana kita orang mandi. Okey, let's go. Okey, ini juga salah satu support team kita orang. So, support team dia orang memang banyak macam cakap kan, dari segi pasang kemah, buka kemah, simpangan bed, everything support dia orang jugalah sini. Di mana jom kita tengok. Okey, di mana salah satu ni kita tunjuk orang.
Yang ini hijau ni adalah medic team lah. Yang ni kita panggil medic. So dalam ni memang ada doktor. So in case kalau berlaku apa-apa kat sini ke, nauzubillah orang katakan ada demam sakit ke apa, so diorang lah yang take care kita orang as a participant. Alright, let's go. Come masuk sini. Semua juga diorang duduk tengah makan sekarang ni. Alright. So yang ini pun juga support team. Okay. Sama juga media punya support team lah. So diorang yang ikut kita orang selama 7-8 hari lebih kurang. Kurang more a week lah kat sini jugalah. So macam ni lah keadaan dia dekat bahagian sini. Dan of course bahagian belakang kita ada chef-chef yang tengah memasak. Bau sedap. Masak apa ni? Hai ni, sambal. Kari mi. Ni Maggi lah. Tak. Lain. Kari mi. Masak kari mi. Nampak ni. Ni tunjuk sikit. Ni tunjuk sikit. Kari mi dia. Ni kari mi eh? Ya, kari mi. Seafood. Nampak ni. Seafood kari mi. Makan sikit. Okay, so let's go. Aku tunjuk ke belakang. Last. Kita pergi belakang. Last. Jom lah. Bye. Thank you everyone. Thank you. Okay. Ni tempat mandi kita orang. So memandangkan campsite kita hari ni ada sungai. Tapi kita mandi semalam je. Hari ni kita tak mandi. Sebab apa? Aku tunjuk pada korang. Sebab apa kita tak mandi. Okay. Ini air dia lain macam dah sekarang ni. Air dia jadi lain dah hari ni. Pagi tadi kita orang bangun dalam pukul 5 pagi. Kita orang datang sini, air tak macam ni. Tapi kau tengok air ni. Air dah jadi teh tarik kau. Sebab malam tadi hujan lebat daripada atas. Hujan lebat, so that's why air jadi ni. Tapi semalam kita sampai, air dia sangat jernih. Yang kita boleh mandi, almost bau tu pun ada sikit lah. Tapi kita orang memang mandi lah. Ada sungai kita mandi. Tapi dah jadi macam ni, kita tak mandi lah. Dan tempat untuk kita mencari air dia adalah sepanjang laluan ni lah. Kau nampak pokok-pokok ni kan? Kau nampak hijau-hijau ni, pokok ni? Inilah tempat kita orang untuk mencari pot-pot. Tapi, careful. Nak pergi buang air besar, mata jangan pandang depan. Mata pandang bawah. Sebab apa? Ada banyak bom. Kau kena careful. Itu kena careful. Tapi, kita orang telah dimaklumkan. Kita orang memang standby, cangkul ke dan sebagainya. Sebelum kita buang, kita orang cangkul, buat lubang. Lepas dah ni, kita timbus balik. So, tak adalah bom ke atas lantai situ lah. Alright. Yang belakang ni pun sama juga. Is a team, orang katakan support team juga. Jom lah, kita pergi tunjuk dia orang. Support team juga kat sini. Let's go. Come. Yang ni pun sama juga. Is a support team juga dia orang kat sini. So, kalau kau dengar muzik-muzik kan. So, sebenarnya kalau malam-malam, ada party. Okay, so sama juga. Pagi, morning. So, come, bro, sini. So, pergi belakang. Mana? Sini. Tak ada, just tunjuk je. Kita nak tunjuk as a support team. Kita orang tour. Kita nak bagi orang tengok macam mana sebenarnya situasi kalau kita dekat campsite ke. Setiap, ni ada department ni sendiri. Ini dia jaga bahagian apa, ni jaga bahagian apa kan. Dekat sini as a support team juga. Betul? Tekon ya. Tekon. So kat sini juga kita ni, so diorang malam tadi air naik sini. Malam air naik mana? Tinggi. Kita begitu tinggi lah, sampai sana saja lah. Sampai sana jugalah. Itulah, tapi diorang memang orang kata experience geng level-level tipu ni lain sikit. Diorang dah tahu dah, diorang dah buat marking dah siap. Hingga kalau lepas itu diorang dah cabut dah. Macam kita orang mana tahu kan. Selagi nampak air tak naik, selamat lagi ni. Macam diorang dia buat marking. Once dah achieve marking tu, diorang kena cabut dah. Betul? So, diorang juga antara tulang belakang kita orang sepanjang dalam tempoh Borneo Safari untuk tahun ni juga. Alright. Thank you semua. Thank you. Tu yang best, babe. Nampak ni? Kopi-kopi lelek kan, cicit-cicit kan. Buah pun ada juga. Yo, let's go. Kalau tadi kat sana kita ada Maggi kari kan. Hari ni kat sini dia makan mewah, babe. Dia ada makan hari ni dia orang makan nasi goreng dan juga udang. Udang apa masak apa? Udang tepung. Nampak udang tepung dia orang. Dekat sini pun boleh bakar udang tepung juga. Dahsyatlah dia orang ni. Setiap kemah menu lain-lain. Yang ni tengah masak ni tengah masak ni. Ni apa ni? Ini non halal. Ni non halal. Tak apa. Ni non halal. It's okay. Okay, so inilah dia situasi yang berada dekat campsite. Setiap kali berubah campsite, setiap kali itu benda tu akan berubah. So, tak semestinya duduk sini. So, biasanya dia orang akan cek pot yang memudahkan dia orang lah. So, macam kita orang, everyday kita orang tukar campsite. Memandangkan kita tak boleh masuk Lala Off-Road. Tapi kalau dah masuk Lala Off-Road, different story lah. Lala Off-Road, dia dah start kat situ. So, kita terpaksa cari, orang katakan tempat sendiri. Ataupun biasanya memang ada backup team yang akan ikut kita sama ada di depan ataupun di belakang. Tapi memandangkan kita tak boleh masuk ke Lala Off-Road hardcore yang masih lagi jam 200 kereta kat dalam tu. So inilah tempat campsite yang kita duduk. Mungkin kau nampak macam alah camping biasa je. Yang itu aku tunjuk pada korang. Tapi kalau kau masuk ke Lala Off-Road yang sebenar, kau nampak footage yang kita orang share pada korang ni, memang hardcore gila-gila, bye. Nak lalu orang katakan
3 km mungkin mengambil masa lebih kurang 6 jam ke 8 jam sebenarnya tu. So that's it untuk yang kita orang berada di campsite, dan setiap antara mereka memainkan peranan yang penting yang membantu kelancaran Borneo Safari 2023, especially untuk kami, tim Isuzu dan juga tim media. Alright, so sekarang ni adalah day 4 malam. Sekarang ni baru pukul 6.10 malam. Dekat sini dah gelap dah. Sepatutnya kita akan habis camp pada hari esok, tetapi malangnya kita dimaklumkan, baru saja dimaklumkan, tiba-tiba diumumkan katakan malam ni juga kita orang kena ke pack, kita kena kemas-kemas dan kita perlu transfer ke KK untuk dinner besok, penutup untuk dinner lah. Sepatutnya kita orang akan balik pada hari esok sepatutnya, tapi tiba-tiba diumumkan kita kena gerak hari ni atas beberapa faktor. Antara faktor dia adalah sampai sekarang juga kita masih lagi tak boleh masuk ke dalam hardcore sebab masih lagi beratus kereta stuck dekat dalam tu. So inilah Borneo Safari. Sebenarnya banyak benda yang kita dah rancang tetapi tak dapat. Benda tu bergantung kepada situasi semasa. Sepatutnya kita dah masuk, tetapi malangnya tak boleh masuk lah sebab dah jam. Andai kata kalau kita masuk juga seperti mana yang saya cakap sebelum ni, mungkin kita akan keluar seminggu lagi sebab dalam traffic jam. So that's why kita kena ikut turn. So that's why lah, ini adalah antara keputusan yang kita terpaksa terima, walaupun memang kita nak benda itu, kita nak tunjukkan pengalaman. Dan untuk video kali ni juga aku tidak dapat tunjuk banyak benda yang kita melalui, melainkan ada beberapa yang sedikit saja yang kita dapat melalui. Tapi at least aku dah buat pada korang suasana bagaimana Borneo Safari 2023, dan especially kita nak thanks to everybody here yang banyak support kami, banyak support kita orang punya, orang katakan, trip sepanjang berada di Borneo Safari. That's why lah kita pergi tour part by part lah. So aku rasa that's it untuk this year. This is a Borneo Safari 2023. I hope next year mungkin Borneo Safari 2024 bakal kita dapat lah. So at least kita dapat merasa suasana off-road 3 hari, 4 hari, 5 hari tak mandi. Itulah barulah orang katakan Borneo Safari yang sebenar. So Borneo Safari bukan satu event yang biasa-biasa, dah berpuluh tahun orang buat. Every year ada cabaran-cabaran yang memang orang tak boleh jangka. So this is a Borneo Safari. Okay, sekarang ni saya dah nak pack, aku dah nak pack ni. Kita orang dah nak kena kemas, and then kita orang kena gerak daripada sini ke KK. Akan ambil masa lebih kurang dalam 4 jam lebih kurang macam tu. Perjalanan tak jauh, tapi jalan dia membuatkan dia ambil, orang katakan 4 jam. Okay, so that is laporan khas saya di Borneo Safari 2023, dan insyaAllah jumpa korang pada Borneo Safari 2024. Terima kasih, saya melaporkan diri di Sabah untuk Borneo Safari 2023. Kau tengok, dah hujan dah. Tengok apa lagi? Dah pack barang, sabrak, and kita gerak. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih orang Sabah. Terima kasih tim Isuzu. Terima kasih Borneo Safari 2023.